sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni lama tak kuliah ya. Zaman PKP nak kuliah pun rasa payah ya. InsyaAllah malam ni saya pun bawa juga kitab lama kita ni untuk kita sambung sikit kuliah kita insya-Allah. Kitab kita ni ialah kitab Syairus Salikin ya. Sebahagian tak bawa kitab lah kot sebab tak tahu duk mana dah kitab. Yang kedua nak sambung bagaimana, saya kebetulan ada tanda sikit insya-Allah. Kita masih lagi nak sambung kuliah kita pada Syairus Salikin juzuk yang kedua, bab yang ke-9 pada menyatakan masalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Hidup ni tuan-tuan sekalian, kita orang Islam ni dia ada tanggungjawab. Bila kita ni panggil mukallaf, bukan muallaf. Muallaf yang jinak hatinya terhadap Islam, tapi kita mukallaf yang ditaklifkan, yang dipertanggungjawabkan. Bila seorang tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu jadilah dia sebagai seorang muslim, maka bila dia mengucap syahadah, ada kewajipan, ada tanggungjawab, ada perkara yang kita wajib buat, ada perkara yang kita mesti tinggal. Pasal apa? Sebab kita Islam. Jadi kalau macam tu baik tasawuf Islam. Kalau tak tasawuf Islam, maka tak ada kewajipan apa-apa. Ya, jawapannya tidak. Kerana Islam ni bukan nak menyusahkan. Ya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebankan seorang tu melainkan apa yang Allah kehendaki. Ya, beriman bermakna percaya pada adanya Allah, adanya Nabi Muhammad SAW, ada tanggungjawab. Ya. Kalau tidak beriman, maka orang dipanggil orang yang kafir, sama ada murtad ke syirik pada Allah, maka ya, hidup dia tak ada panduan dan dia implikasinya ialah dia kekal neraka selama-lamanya di akhirat. Ya. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan duduk dalam masjid ni, ya, fungsi masjid kata tuan-tuan tidak dibenarkan keluar dalam masjid ini, kena duduk di tempat masing-masing selama-lama 3 hari 3 malam. Mampu tuan-tuan. Ya, duduk saja je. Ini bukan duduk neraka pun. Bayangkan neraka na'udzubillah selama-lama-lamanya. Ya. Pasal apa? Kerana kekal. Kerana ya, dia tidak beriman dengan Allah Ta'ala, ya, menyebabkan dia ya, tidak mendapat ya, ataupun dia tidak berada di atas landasan yang betul. Maka bila seorang tu mengucap kalimah syahadah, maka dia ada perkara yang wajib dia buat, kita kena buat, perkara yang wajib kita tinggal. Dalam banyak-banyak perkara wajib itu ialah kewajipan menyuruh yang ma'ruf, kewajipan mencegah yang mungkar. Apa hukumnya? Wajib. Wajib. Ya. Kalau kita tak buat, berdosa lah. Ya. Sebab tu kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa-siapa yang tengok kemungkaran, dia kena cegah dengan tangan dia. Kata ulama, maksud dengan kuasa yang dia ada. Dia ada kuasa, dia kena cegah. Kalau dia menteri, dia kena cegah dengan kuasa yang dia ada. Ya. Kalau dia raja, kalau dia siapa pun, dia kena cegah dengan kuasa yang dia ada. Ya. Untuk mencegah yang mungkar. Kemungkaran tu kena cegah. Ya. Macam mana cegah? Nabi kata, guna kuasa yang ada. Ya, 5 tahun sekali kita kuasa pilih pemimpin, guna kuasa tersebut. Bila naik pemimpin tanggungjawab. Ya, dia wajib menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sama ada nak suruh tu dalam bentuk tulisan ke, ceramah ke, nasihat ke, peraturan ke, apa semua, maka dia kena buat. Fa'ilam yastati', kalau tak mampu. Tak mampu. Kenapa tak mampu? Kerana ada illah, ada halangan-halangan tertentu sebab kita tak mampu. Ya, maka fal yughayyirhu, hendaklah dicegah tu dengan lisan, dengan lidah dia. Nasihat, teguran dan sebagainya. Kalau tak mampu juga, maka dia kena cegah dengan hati. Nabi kata wazalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Lemah-lemah iman tu
Dia tengok kemungkaran, dia benci pada kemungkaran. Ya. Tapi dia lemah iman dia sampai dia tak boleh nak buat apa-apa. Ya. Pasal apa? Kerana lemah iman dia. Ya. Tak berani nak tegur. Kadang-kadang kita ni, zaman kita ni, tegur kawan, akhir balah dengan dia. Tak bertegur dengan dia. Ya. Maka kerana itu ada kaedah-kaedah, ya, melihat kemungkaran. Ya. Kadang-kadang kemungkaran itu tak boleh cegah dengan seorang. Dia kena dalam konteks jamaah. Ya. Macam contoh, walaupun ya, menteri dia ada bidang kuasa dia. Ya. Kita ni negara yang diwarisi daripada penjajahan. Kita ambil daripada apa yang dibawa oleh penjajah, di mana sistem kita ni ialah sistem ada bahagian masing-masing. Dipanggil sekularisme, pemisahan. Agama ni satu bab, satu kementerian. Boleh tak campur kementerian lain? Tak boleh. Ya. Dianggap mengganggu cangkul tanah orang lain, mengganggu sepadan orang lain. Maka dalam bidang kuasa kita, ya, tetapi di sana ada perkara-perkara yang kita boleh usaha. Ya, cuma bezanya kita mencegah tu kadang-kadang tidak sama. Saya dulu pernah jadi pembangkang lama juga, tuan-tuan. Dululah, ya. Pembangkang ni senang, kita suruh je, kita boleh. Adapun bila kerajaan, dia tak sama. Di mana kerajaan dia ada prosedur, ada peraturan yang dia kena ikut. Pembangkang ni suruh je, lawan je, hentam je. Ya. Tetapi bila kerajaan ada prosedur dia. Umpama kita nak buat benda, prosedur apa dia? Maka kita kena ikut prosedur tersebut. Ya, tak boleh kita langgar, main suka, tak boleh. Di sana ada perkara-perkara. Kadang-kadang benda tu betul, tapi di bidang kuasa tak ada. Kena ubah undang-undang tu dulu, baru ada kuasa. Kalau kuasa tu tak ada, maka tak boleh buat. Contohnya, boleh dah askar tangkap orang yang masuk ke negara kita secara haram, katalah pendatang haram masuk ke Malaysia di sempadan kita. Kuasa tangkap ialah kuasa ada bawah polis, bukan bawah askar. Ya, sebab tu bila kita istilah darurat, semua peraturan yang ada tu berubah langsung. Kuasa duduk pada agung. Di mana kuasa polis dia beri pada askar. Askar sekarang boleh tangkap. Dulu bila COVID, hospital swasta dia boleh tak nak terima pesakit COVID. Dia tak nak terima. Mari cek COVID positif, hospital kerajaan. Boleh. Tetapi bila darurat, maka kerajaan boleh paksa. Hospital kamu kena terima pesakit COVID. Kena sedia wad untuk rawatan pesakit COVID. Boleh. Dan kita boleh sewa dewan, tempatkan orang yang positif COVID di tempat tersebut. Ya, sebab apa? Sebab peraturan yang ada ni langsung dah tak pakai. Ya, bila darurat ni kuasa duduk pada Yang di-Pertuan Agong. Ya, maka kuasa-kuasa yang lain di atas kuasa yang diberi oleh Yang di-Pertuan Agong. Ya, jadi itu suasana. Bukan darurat perang macam darurat zaman Khomeini hari tu, sampai itu curfew, tak boleh keluar rumah. Sekarang kita boleh keluar rumah. Ya, darurat kenapa? Kerana wabak penyakit ni sangat serius. Ya. Di mana ada kuasa-kuasa yang tak boleh melainkan kena istilah darurat. Ya. Dan banyak negara, bukan Malaysia je darurat ni, ada 17-18 negara yang istilah darurat kerana COVID ni. Ya, bukan kita yang pertama dunia, bukan. Ya, sebab ada orang kadang-kadang dia kata, tak apa, kita buat pilihan raya, buatlah. Kita buat peraturan baris jauh-jauh, sedepur seorang. Ya. Yang nak tu dia, ya, kita beritahu pengalaman kita di Sabah. Ya, bila buat pilihan raya negeri Sabah, maka merebak. Tapi ada yang berusaha nak apa pun supaya desak, supaya buat pilihan raya. Dalam situasi yang majoriti rakyat tak boleh. Dan kita pun tahu situasi sangat besar risiko. Sekarang ni pun kalau kita pergi tempat-tempat yang awam ramai pun risiko. Maka kan itu mengurangkan, ya, mudarat itu wajib. Mengelak mudarat itu wajib. Sebab mudarat ni boleh mengancam nyawa. Kalau sekadar sakit kurap dia buat, boleh pilihan raya, tak apa. Ya, tapi di mana COVID ni boleh mengancam nyawa, memudaratkan nyawa manusia. Ya, bayangkan bahaya tak bahaya yang positif, tuan-tuan sekalian. Dia pergi klinik tutup. Dia pergi kedai tutup. Ya, dia pergi pejabat tutup. Dia pergi kat isteri kena lari. Tidur jauh-jauh. Ya. Dia pergi hospital tutup. Mana ada satu wabak penyakit yang begini. Inilah Allah Ta'ala buat. Saya duk renung pasal apa berlaku macam ni. Ya. Dia musibah penyakit ni, penyakit wabak ni kan dosa. Kita orang beriman ni kita tahu
Ya, salah satu punca dosa. Ya. Orang Islam diyakin Nabi sebut apa yang Nabi sebut, apa yang Allah Ta'ala sebut, bahawa bala Allah turunkan dosa manusia. Ya. Kenapa bala ni menyeluruh seluruh negara? Kan dosa menyeluruh. Ya, hari ni dosa menyeluruh. Kita media sosial sekarang ni, tuan-tuan buat apa fitnah, seluruh dunia orang boleh baca. Tuan-tuan ambil gambar-gambar yang tak senonoh, seluruh dunia orang boleh tengok. Kalau kerana dosa seluruh dunia, kalau Allah turun bala seluruh dunia, padanlah. Betul dah tu. Ya, sebab dosa sepadan dengan bala sepadan dengan dosa manusia. Salah satu yang kita nak baca malam ni ialah nak tengok betapa salah satu kewajipan yang Allah Ta'ala taklifkan kepada kita ialah al-amru bil ma'ruf nahi al-munkar. Baik, sambung sikit pada muka surat 482. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qila ya Rasulullah, atuhlaku al-qaryatu wa fiha as-salihun? Qala na'am. Qila lima ya Rasulullah? Qala yatanahunahum wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Ya. Artinya ditanya oleh orang, ada sahabat mari tanya Nabi, ya, qila tak tahu siapa tanya, tapi sahabat tanya, ya Rasulullah, atuhlaku al-qaryah, apakah ya Rasulullah, adakah dibinasa suatu kampung? Sini tulis dusun. Ya, dusun ni makna kampung, negeri, satu kawasan. Apakah akan dibinasa satu kawasan padahal ada dalamnya orang yang soleh, wa pihas solihun? Takkan Allah nak timpa bala, nak musnahkan, sedangkan di sana ada orang soleh dalam kampung tu. Ada orang semayang tak tinggal, tahajud tiap-tiap malam, puasa sunat Isnin Khamis, ya, berzikir, berselawat pada Nabi dalam kampung tu. Contoh tempat kita ni, ada tak orang macam tu? Ada. Ya. Ada yang tak buat maksiat, tak pernah minum arak, tak pernah berzina, tak pernah berjudi, tak pernah rasuah. Ada orang soleh. Takkan kami binasa ya Rasulullah, sedangkan dalam kampung kami ada orang soleh? Kata sahabat Nabi, tanya Nabi. Qala na'am. Jawab Nabi, ya. Ya, kamu akan binasa. Ya. Qila lima ya Rasulullah. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah, kenapa binasa? Macam kita sekarang kena Covid. Takkanlah Allah Ta'ala timpa kampung kita ni tak ada kaki maksiat. Ada sekampung ni yang bukan kaki dalaman, tak ada maksiat. Kenapa sampai juga? Ya. Nabi sahabat tanya, apakah dibinasa satu kampung sedangkan dalamnya orang saleh? Kata Nabi, ya. Sahabat tanya, kenapa? Qala, lalu kata Nabi SAW, yatahawunihim wa sukutihim an ma'asillahi ta'ala. Yakni, maka, ya, sabda Nabi SAW, dengan sebab memudahkan mereka itu dalam diam mereka itu daripada menegah orang yang berbuat maksiat akan Allah Ta'ala. Ya. Pasal apa jadi bala? Kerana kata Nabi, mereka ni duduk diam, membiarkan orang yang melakukan maksiat pada Allah. Ikut awak lah, besar panjang, fikir sendiri. Ya. Akhir, yang berzikir, tak bercara. Tak percaya yang tak semayang, tak percaya yang buat maksiat. Pasal apa? Pegang petua orang tua, dia kata jangan jaga tepi kain orang, jaga kain sendiri. Sebenarnya jaga tepi kain orang boleh, jangan masuk kain orang sudah. Ya. Dalam Islam, maksiat yang dia buat itu, dia tidak hanya berhenti pada dia. Kadang-kadang Allah timpa bala tu kerana orang maksiat yang buat maksiat. Sepatutnya yang maksiat tu datang kena bala. Tapi kenapa orang tak buat maksiat kena? Kata Nabi, kerana kamu tengok, kamu duduk diam. Kamu tak cegah. Kita lelak. Ya. Tambah-tambah zaman kita sekarang ni, masing-masing ananiyah. Egoan satu, hal masing-masing. Aku, kamu. Ya. Masing-masing sibuk. Kalau di Kuala Lumpur, di bandar-bandar sekalian, sampai jiran sebelah tak kenal. Kita balik rumah, masuk kereta, masuk rumah. Ya. Tambah-tambah kalau masjid pun tak mari, program jemaah pun tak mari, nak kenal macam mana? Jumpa gitu, hai, kerja, gitulah. Ya. Cuba tanya, berapa isteri? Berani tanya? Ya. Tak berani. Ya. Apa khabar? Boleh gitulah sepatah dua. Tapi, tak. Demikian kata Nabi SAW, apatah lagi kalau kita tengok dia buat maksiat.
Lagi tak berani tegur. Ya. Jauh beza dengan apa? Sebab tu kata dalam hadis lainnya, kata Islam ni, dalam hadis Nabi kata agama ni suatu benda yang kukuh, yang teguh. Ya. Nak masuk tu kena ada kaedah dia, ada cara dia. Ya. Kadang-kadang kita je rasa, ya, kita rasa kalau kita tegur nanti takut dia kata apa. Padahal kalau kita tegur dia, ucap terima kasih pun. Allah terima kasihlah. Contoh kita nampak kain dia koyak. Ya, dia pakai seluar koyak belakang. Ya, katalah contoh. Ya, ataupun kita tengok dia semayang, jenis orang pakai baju singkat ni, bila dia sujud nampak punggung. Ya. Kita tegur dia. Ya. Baju awak ni singkat sangat, sujud ternampak punggung. Ngapa pak cik tengok? Lah, pula dah. Ya. Jadi akhirnya apa yang berlaku? Payah-payah ikut awak lah. Nabi kata disebabkan itu, maka kampung itu tidak mustahil ditimpa bencana bala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang ni bala berlaku. Ya, dia musnah ni terus lihat ada dua benda. Satu musnah fizikal, mari gempa bumi, mari banjir habis fizikal. Yang kedua musnah dalam konteks spiritual. Jiwa tu dah tak ada dah. Negara tu hebat maju tapi kemanusiaan tak ada dah. Tak ada. Dia lebih sayang pada anjing dia daripada jiran tetangga dia. Ya. Harta dia diwaris pada anjing dia daripada waris kepada orang miskin, orang susah. Ya. Sekarang ni terus lihat, ya. Penjagaan nak jaga, saya ni kebetulan jaga alam sekitar. Ya. Jaga alam ni, pasal apa sekarang ni kepanasan ni makin tinggi. Seluruh dunia sekarang ni. Ya. Pasal apa? Sebab punca apa panas ni, bumi ni panas. Bila bumi panas ni, lapisan ozon dia makin menipis. Ya, makin nipis. Allah Taala buat di antara kita langit ni dengan matahari itu ada satu lapisan. Penapis supaya pancaran matahari itu ditapis dulu baru sampai ke bumi. Kalau penapis ni tak ada, mati kita tuan-tuan. Tak Tuhan buat penapis. Dan penapis ni pula makin hari makin nipis. Pasal apa nipis? Kajilah punca. Punca paling besar, hutan banyak ditebang. Ya, sebab hutan ni dia serap karbon. Ya. Diserap karbon, penyerapan karbon dioksida diserap. Yang kedua, kenderaan. Kereta motor. Di Malaysia ni yang paling besar menyumbang kenderaan. Ya. Faham macam mana? Sekarang syarikat-syarikat kereta akan keluar kereta elektrik semua tuan-tuan. Mula kereta keluar 2050 tak ada lagi pakai petrol, pakai diesel. Semua pakai elektrik belaka. Tuan-tuan bawa kereta sampai stesen minyak, bukan buh minyak, cabut bateri, tukar bateri, ambil bateri baru, pasang, jalan. Ya. Bayar bateri. Berapa? Bateri pakcik ada baki 20, tolak 20, bayar 80 je, bayar 80. Pasang, jalan. Senyap, ya tak borak dengan siapa, kereta pun senyap. Pasal apa? Takut panas. Takut dunia ni panas. Ya. Dan berlaku kerosakan. Memang pun. Allahu Rabbi. Ya. Manusia ni tamak tuan sekalian. Ya. Sifat manusia ni tamak. Tamak harta, tak pernah rasa cukup. Ya. Hingga kadang-kadang berlaku kerosakan disebabkan ketamakan manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Yang keluar pula tak fikir, rosak pun tak fikir. Ya. Jadi ini fenomena yang sedang berlaku. Baik, dan berkata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW, uzziba ahlu qaryatin fiha 18 alfan amaluhum amalul anbiya. Qalu ya Rasulullah kaifa zalik? Qala lam yakunu yaghdabun lillahi wa la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhau 'anil munkar. Artinya sabda Nabi SAW diseksa oleh Allah Ta'ala akan dusun, yakni satu kawasan, satu kampung atau satu negara, satu negeri yang di dalamnya itu 18,000, padahal amalan mereka itu seperti amal anbiya. Nabi kata Allah Ta'ala akan musnahkan satu bandar, satu kawasan, sedangkan dalam kampung tu, dalam negara tu, negeri tu ada 18,000 beribadah, beramal soleh seumpama amal para nabi-nabi. Masya Allah.
18,000 orang beribadah dalam kampung tu, amalannya macam amalan para nabi-nabi. Kita ni nabi tak, tuan-tuan. Amalan nabi ni jauh beza langit bumi lah dengan kita ni. Ya, kita pun amalan soleh, amalan kadang-kadang rajin buat, kadang malas pakai tinggal. Ya, dah mari rajin tu Allahu Rabbil pasar semai sunat lagi. Ya. Dah mari rajin, dah mari malas tuan-tuan, subuh tak semayang. Sibuk sikit tak semayang. Pasal apa? Covid tak semayang tuan-tuan. Ya. Alhamdulillah kita faham, ya, Majlis Agama Islam, tahniahlah, terima kasih. Kita benarkan, ya, jemaah mari semayang masjid. Ya, macam biasa, ikut keluasan masjid, jaga penjarakan, jaga SOP. Ya, jaga. Kita tak nak kluster, mari kluster masjid. Ya, Covid daripada apa? Daripada kluster masjid. Ya. Walaupun masjid ni antara tempat yang paling mudah jagalah. Ya, pertama kita masuk, duduk tempat masing-masing, sejadah bawa masing-masing. Kita duduk atas sejadah kita. Jangan usik sebelah, jangan ganggu orang sebelah, jangan sentuh orang sebelah. Memang tak sentuh pun. Ya, tak sentuh. Salam pun tak. Saya baru ni gimana seorang pak cik tu, dia ulur tangan, Ustaz, ambo mentang-mentang jadi menteri, salam pun tak nak. Allah. Payah tuan-tuan. Saya kata pakcik bukan tak nak bersalam. Sekarang ni kan kita jaga kita. Ya. Yelah, saya bukan ada positif Ustaz. Takkan tak nak bersalam. Kau Ustaz positif. Saya kata mana saya tahu. Jaga kita. Salam sekarang ni pun tak gini. Salam. Puas hati tak? Tak puas hati tuan-tuan. Allah, tak puas hati betul. Ya. Jadi kadang-kadang orang tua-tua dia mari nak bersalam juga. Pasal apa? Sebab dah gitu jak kecil lagi. Dulu kita bersin, bersin. Alhamdulillah. Kita penjawab, yarhamkallah. Sekarang bersin, minta maaf banyak. Bersin minta maaf. Kawan tu pula tutup hidung. Bersin, pakcik duduk jauh. Pasal apa? Bersin pun takut. Orang batuk pun takut sekali. Ya gila. Pasal apa? Simptom. Padahal pakcik tu 7 tahun dah batuk. Pak Syekh batuk baru pertama dah. Ya. Ada Pak Syekh ni. Jadi kalau Pak Syekh batuk tu jangan takut tuan-tuan. Dah lama dia batuk sejak dulu lagi. Yang contoh. Ya. Ya. Jadi, tapi oleh kerana simptom macam tu, pasal apa kita cek suhu? Takut demam. Sebab demam tu simptom dia. Ya. Tapi, dalam keadaan kawal macam tu, kita jaga. Alhamdulillah. Pasal apa kita semayang? Alhamdulillah. Sebab kita tahu, ikhtiar makan ubat, makanlah. Pakai face mask, pakailah. Basuh sanitizer tangan, buatlah. Ikhtiar ni wajib. Tapi jangan lupa kita ada Allah. Kita ada Allah. Ya. Semayang berjemaah, doa. Tuan-tuan bayangkan 40 orang mengaminkan doa. Banding dengan kita semayang, ya, sikit-sikit semayang di rumah masing-masing, kita baca doa, kita aminkan doa kita. Ni kita doa 40 orang mengaminkan doa. Doa apa dia? Doa minta Allah angkatkan bala, bencana sebagainya. Ya, sebab kita ada Allah Ta'ala, kita minta doa. Tapi kita jagalah SOP. Ya, kita jaga SOP masing-masing. Ya, sebab ya, kita tahu sebagaimana fizikal kita perlu makan minum. Sebab tu kita tak tutup kedai. Kerajaan tak tutup kedai. Pasar raya pun tak tutup. Pasal apa? Fizikal kena makan. Ya, lapar kena makan. Tetapi ingat, roh kita juga kena makan. Jiwa kita juga kena makan. Saya baru ni kena kuarantin. Ya, sebab kontak rapat lah. Ada seorang hamba Allah, masa mesyuarat kabinet, dia cek-cek dia ni positif. Kebetulan masa mesyuarat saya duduk sebelah dia. Maka dia kata ni kontak rapat lah dekat. Orang duduk sebelah, dua sebelah kiri, dua sebelah kanan, dia anggap kontak rapat. Ya, saya pun test negatif. Ya. Tapi dia kata, Ustaz, kena pakai gelang juga. Pakailah gelang merah. Ya. Payah juga nak pakai gelang. Bukan semua orang dapat tuan-tuan. Tapi janganlah nak pakai. Ya, duduklah. Ya, kuarantin kat rumah, tak keluar. Ya. Yang paling sedih sekali apa dia? Yang paling sedih bukan sebab tak boleh tidur dengan rumah, bukan. Yang paling sedih sekali dengar bang tak boleh pergi masjid. Allah Rabbi. Kita dengar azan, biasa kita start kereta pergi semayang jemaah. Ni dengar bang tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid ni tuan-tuan, tak boleh pergi rumah Allah. Ya. Tak boleh jadi tetamu Allah. Dunia kita sedih, akhirat tak tahulah. Na'udzubillah. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita, ya, kita jaga mudah-mudahan. Kata Nabi SAW, walaupun dia tu
dalam kampung tu ada 18,000 yang beribadah macam amalan para nabi-nabi, Allah Ta'ala mengazabkan penduduk kampung tu, negara tu, negeri tu. Qalu ya Rasulullah kaifa zalik? Hadis daripada Aisyah. Kenapa macam tu ya Rasulullah? Kenapa berlaku demikian? Lalu kata Nabi SAW, maka sabdanya, sebab tiada ada mereka itu marah kerana Allah Ta'ala. Lam yakunu yaghdabuna lillah, kerana mereka tak marah kerana Allah. Kita ni orang beriman tu, kita sayang kerana Allah, kita benci kerana Allah, kita marah kerana Allah. Kita suka kerana Allah. Kita suka sahabat kita kerana Allah. Ya. Kita marah pada dia pun kerana Allah. Sebab tu kalau kita nak tegur kawan kita, kita tahu kita tegur kerana Allah. Tegur tak apa tuan-tuan. InsyaAllah tak kecil hati. Ya. Tapi ada teguran ni ada adab dia lah. Ada cara dia. Ya. Jangan mengaibkan dia. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu tegur aku depan orang ramai, kamu nak menjatuhkan maruah aku. Tapi kalau kamu mari jumpa aku, cakap aku seorang-seorang, maka itulah kamu menasihati aku. Jangan tegur kawan dalam Facebook. Ni tegur kawan dalam Facebook. Itu menjatuhkan maruah dia. Ya. Cara nak tegur, PM tepi. Ya. Untuk dia seorang. Dan kita kena ingat, kalau orang tu tegur kita ataupun dia hantar mesej untuk kita seorang, jangan print screen pula sebar ke orang lain. Itu dia anggap khianat. Dosa tuan-tuan. Kita bercakap dua dengan dia, tiba-tiba dia print screen, dia sebar ke orang lain. Maka jadi fitnah lah. Ya, sebab tu Nabi kata, in kuntum salasah, kalau kamu duduk 3 orang, fala yatanajaini isnain dunal akhar, kamu jangan bisik 2 orang. Kita duduk bertiga, jangan bisik 2 orang. Pasal apa? Dia mengundang orang yang nombor 3 tu, dia akan rasa soalan kita cakap hadir. Sama juga bila kita hantar mesej berdua. Mesej tu mesej sulit atau mesej yang kita, ya, tiba-tiba di print screen sebar ke orang lain, jadi fitnah terus. Ya, sekarang ni fitnah tak boleh terkawal dah. Ya, fitnah sekarang ni macam makanan tiap-tiap hari tu, macam minum pagi. Celik mata je, type. Baca tajuk, terus posting. Siap tulis tu, sila like and share. Sila share. Fitnah yang ditulis tu, dia suruh share tuan-tuan. Cerita yang tak betul yang ditulis tu, dia suruh share ke orang lain. Ya, kita pun suruh share. Dapat saham sama esok. Ya, tak pasal-pasal. Sebab tu tuan sekalian, kalau orang suruh share, jangan share kecuali benda baik. Benda dapat pahala baru share, baru kongsi dengan orang lain. Ya, kadang-kadang kita tekan je like. Ya, tekan je kita suka, data kita terus dapat disimpan oleh Facebook. Semua maklumat kita dah tak sulit lagi dah sekarang ni. Ya, sekarang ni sebab tu Turki baru dia tutup WhatsApp, dia buka dia punya sendiri. Pasal apa? Kerana data kita ni sekarang ni semua orang tahu. Ya. Sebab tu sekarang tiba-tiba ada mesej sampai pada kita. Ya. Pasal apa? Kerana sekarang ni orang niaga, dia tahu. Macam orang nak jual obat kanser. Ya, kanser. Kanser ni negeri mana yang paling tinggi sekali kadar kanser? Ada data semua dapat maklumat. Maka dia fokus negeri tu. Demikian juga data peribadi kita sekarang, sebab tu. Ya. Nabi tanya, sahabat tanya, pasal apa ditimpa azab satu kampung sedangkan di kampung tu ada 18,000 ibadahnya ibadah para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, kerana mereka tidak marah kerana Allah. Marah kerana emosi, marah kerana geram, marah kerana politik, marah kerana naik pangkat, marah kerana kecewa, marah kerana break mengejut, marah kerana tukar kerajaan tak pasal-pasal, marah kerana, bukan kerana Allah Ta'ala. Ya. Bukan sebab-sebab kerana Allah. Macam-macam sebab. Wala ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka tidak menyuruh yang ma'ruf. Ma'ruf apa dia? Ma'ruf benda yang diketahui. Ma'ruf benda ni, ya. Tuan-tuan ni apa dia? Ya. Mikrofon, ma'ruf, semua orang tahu ni mic. Ya. Ini apa dia? Tasbih, semua orang tahu ni tasbih. Itu ma'ruf. Ma'ruf mana? Benda yang semua orang tahu. Benda ni benda baik, semua orang tahu dia baik. Semua orang tahu. Semayang baik tak baik, tak payah tanyalah, semua orang tahu semayang baik. Sedekah baik tak? Semua tahu. Benda yang orang tahu dah benda tu baik, walaupun semua orang tahu dia baik, kena suruh juga, kena ajak juga dia buat baik. Pasal apa?
Sebab kita ni, iman kita ni, syaitan ni dia berlawan tuan-tuan, dia naik turun. Jadi kita bila macam kita lah, bila kita nak pergi tak pergi, bila kawan tolak sikit je, beri semangat sikit je, tepuk tangan sikit, semangat tu nak buat tu. Jadi kita kena, dia nak dah buat baik tu, tapi bila kita suruh sikit, dia jadi baik terus. Ya. Umpamanya macam orang mari rumah kita lah, kempen beli barang. Ya, beli kempen, dia nampak kita minat. Tapi kalau kita nantilah besok datang semula, pakai tak adil lah tuan-tuan. Sama juga sedekah. Ya. Kalau pegang duk kira nak beli, nak sedekah bagi, nak bagi tak bagi, pakai tak adil lah tuan-tuan. Ya. Kalau bagi terus bagi. Ya. Benda baik walaupun ma'ruf kena suruh. Macam semayang. Semayang ni sepatutnya tak payah bang, tak apa, sebab seorang tahu masuk waktu, tak. Ya, kena azan. Azan nak beritahu. Dahlah azan. Ya, hebat azan itu kalian. Ya, kita panggil ni macam-macam. Oi, boleh. Ya, mari semua, boleh. Tapi tak dapat pahala. Mari semua. Oi. Tapi Allahu Akbar kan boleh pahala. Asyhadu an la ilaha illallah kan boleh pahala. Ada hayya 'alas solah. Mari semayang. Ada seorang makmum, Tok Imam, Tok Bilal. Sekarang Covid, tak payah hayya 'alas solah. Sebab masjid tutup. Ya. Masjid tutup. Saya pergi nak semayang. Sampai surau tu kunci. Saya kata, Tok Bilal tadi kata hayya 'alas solah. Dia panggil pergi semayang. Kita sampai tak boleh semayang. Pasal apa? Hanya 12 orang saja. 12 orang. Saya tengok dalam tu penuh dah. Pas mana? Ustaz semayang luar. Semayang luar. Menteri pun semayang luar. Supa je. Pasal apa? 12 orang saja. 12 siapa dia? Tok Imam 2 orang. Tok Bilal, Tok Siak, jatah kuasa masjid. 12 orang cukup. Allah. Faham macam mana? As-salatu fi buyutikum. Ya. Semayalah di rumah-rumah kamu. Bila musim Covid, masjid tutup, tak boleh mari masjid, maka bila tukar perkataan hayya 'alas salah kepada as-salatu fi buyutikum. Ya, semayang di rumah-rumah kamu. Ya. As-salat fi rihalikum. Semayalah di tempat tinggal kamu. Tapi jaranglah Tok Bilal buat gitu. Tapi dia macam hari hujan lah. Bila hujan kan, ditukar perkataan hayya 'alas salah kepada as-salatu fi rihalikum atau as-salatu fi buyutikum. Ya. Tapi itu tak apalah. Ya. Dalam keadaan boleh semayang pun tak mari. Ya, kan. Ya. Dalam keadaan yang masjid boleh mari pun, dia tak mari juga. Ya. Bila tak mari kata Allah, sedih betul tak boleh mari. Masa mari tak boleh mari juga. Manusia biasa gitulah. Wala yanhauna an munkarin. Ya, kata Nabi SAW, dan dia tidak mencegah perkara yang mungkar. Dan setengah daripada kelebihan menyuruh berbuat dengan kebajikan dan menegah daripada berbuat kejahatan itu ialah kata Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini satu hadis agak panjang. Ya, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, hal min jihadin ghaira qitalil musyrikin? Qala Rasulullah sallam, na'am ya Abu Bakrin, inna lillahi ta'ala mujahidina fil ard afdalu minasy syuhada ahya marzuqun yamshuna 'alal ardi yubahillahu bihim malaikatus sama wa tazayyana lahumul jannah kama tazayyantu Ummu Salamah radhiyallahu anha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, wa man hum? Qala humul amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wal muhibbuna fillahi wal mabghud wal mubghiduna fillah. Qala wallazi nafsi biyadihi innal 'abda minhum la yakunu fil ghurfati fawqa ghurfati syuhada lil ghurfati minha 300,000 babin minha al yaqut waz-zumurud ahdar ala kulli babin nur wa inna ar-rajula minhum la yatazawwaju bi 300,000 hawra'in qasiratut tarfi'ain kullama alfat ila wahidatin minhun fanadhara ilaiha taqulu lahu atadhakkaru yawma kaza wa kaza amartu bil ma'ruf wa nahaitu 'anil munkar wa kullama alfatat ila wahidatin minhunna zakarat maqaman amra fihi bi ma'rufin wa naha an munkarin. Kata maksudnya,
Berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Cerita ni cerita Sayyidina Abu Bakar. Ya, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, adakah daripada orang-orang yang perang sabil yang lain daripada membunuh orang kafir musyrik? Sayyidina Abu Bakar ditanya Nabi, ya Rasulullah, hal min jihadin, adakah ada jihad selain daripada berperang melawan puak-puak musyrikin? Faqala Nabi SAW, lalu kata Nabi, ya. Jawab Nabi SAW, bahkan Abu Bakar, bahawasanya Allah bagi Allah Ta'ala mujahidin, yakni orang yang perang sabil di bumi, yang terlebih afdal daripada orang yang mati syahid perang sabil dengan kafir, padahal mereka itu hidup dan berezeki akan dia dan berjalan di atas bumi, padahal memegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikat. Kata Nabi SAW, na'am ya Abu Bakar, inna lillahi ta'ala mujahid fil ard. Allah Ta'ala ni ada pejuang dia yang duduk atas muka bumi ni. Ya. Afdalu minasyuhada. Mereka ni lebih afdal daripada orang mati syahid di medan perang. Ni kata Nabi, wahai Abu Bakar, atas bumi Allah ni ada pejuang agama Allah. Ya. Mereka ni lebih afdal daripada orang mati syahid lagi. Ya. Marzuqun, bahkan dia diberi rezeki oleh Allah, makan, minum, apa semua ada rezeki. Yamshuna 'alal ardi, berjalan di atas muka bumi ni. Ya, dia berjalan pergi sana, berjalan pergi sini. Ya. Kemudian yubahillahi bihim al-malaikatus sama. Dan kata Nabi SAW, bahkan dia bukan saja diberi rezeki dia dan berjalan di atas muka bumi, padahal bermegah Allah Ta'ala dengan mereka itu akan malaikat di langit yang berhias bagi mereka itu. Allah Ta'ala ni rasa bermegah Allah Ta'ala dengan orang tu. Macam kita lah, bila anak kita berjaya, periksa. Baru ni saya pergi ke Ma'had Muhammadiyah di Kelantan, Kota Baru. Pelajar cemerlang 20A, SPM 20A tuan-tuan. 20A semua. Ya. Sekolah tu bangga. Macam kita lah, saya bangga dengan Allah Ta'ala ni, dia bangga dengan hamba dia yang ni. Ya. Siapa dia? Orang yang dipanggil mujahadah. Orang yang berjuang, ya, tapi dapat paling syahid. Dia bukan perang fisabilillah, dia bukan perang lawan musyrikin. Dia berjalan atas muka bumi, ya, dia hidup, dia berezeki. Allah Ta'ala bangga dengan para malaikat Allah Ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi kata Allah Ta'ala ni tuan-tuan, setiap hari Allah panggil malaikat Jibril AS. Lalu Allah beritahu, wahai Jibril, aku kasihkan si fulan bin si fulan. Allah Ta'ala beritahu Jibril, wahai Jibril, aku suka orang ni. Hendaklah kamu mengasihinya. Allah Ta'ala suruh Jibril, wahai Jibril, hendaklah kamu sayang orang tu. Pasal apa? Kerana aku sayang ke dia. Allah sayang ke dia. Lalu Jibril AS mengasihi orang tu. Ya. Dan Jibril mendoakan orang tu. Lalu Jibril AS beritahu para malaikat semua, wahai para malaikat Allah Ta'ala semua, Allah wahyu pada aku, disukakan, dikasih orang ni. Hendaklah kamu semua mengasihinya. Lalu seluruh para malaikat mengasihi dia, doa. Apa doa dia? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arham. Ya Allah, ampun dosa dia. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, siapa doa? Malaikat doa kita. Jibril doa kita. Masya Allah. Dan kata Nabi, demikian juga bila Allah benci, na'udzubillah, Allah murka pada seorang manusia, maka Allah panggil Jibril, wahai Jibril, aku bencikan si fulan bin si fulan, hendaklah kamu turut membencinya. Dia kita menteri ni terus rupanya, kalau kita pegawai bawah kita, bila kita boleh bekerja tak ada masalah, tapi bila kita tak boleh kerja dengan tu, pegawai tu kena tukarlah tuan-tuan. Tukarlah, pendek lomong. Pasal apa? Tak boleh kerja, ya, tak sesuai. Ya, sebab tu kadang-kadang naik, ada orang pecat, ada orang kena tukar, bukan pecat lah, kena tukar lah, pindah sana, pindah sini. Pasal apa pindah? Bos tak suka. Tu baru bos dunia tu kan, bayangkan bos akhirat. Bos dunia ni tukar mana pun, bolehlah hidup lagi, ada gaji lagi, ada allowance lagi. Tapi kalau Allah murka, nak lagi ke mana? Ya. Sebab tu dah hadis kursi, walaupun hadis dhaif, dia kata hadis dhaif ni maknanya bukan dia hadis, cuma dia lemah. Lemah tu boleh kerana perawi dia sebagainya. Ya. Malam yarda bi qada'i
walam yasbir ala bala'i falyaturban siwai. Siapa-siapa tak redha dengan ketentuanku, kata Allah Taala, dan tak sabar dengan ujianku, cari Tuhan lain padaku, kata Allah. Cari Tuhan lain. Dalam hadis lain, jangan kamu duduk di atas bumi aku. Pandai lagi mana, tuan-tuan? Ya, sebab tu kadang-kadang kita sentiasa minta Allah Ta'ala atur yang terbaik untuk hidup kita. Kita tak tahu. Ya, sekarang ni Allah sedang atur kita. Ni, COVID ni, sampai bila tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan. Boleh jadi tiba-tiba Allah angkat je. Tak ada lah. Tiba-tiba tak ada. Boleh tak? Boleh. Dulu negara kita kusta, tuan-tuan. Malaysia ni kusta teruk dulu. Sampai kita pulau Jerjak tu, siapa sakit kusta hantar pulau tu, takut berjangkit orang lain, hantar ke pulau Jerjak. Sekarang ada dah? Tak ada. Allah angkat, hilang. Ya. Kita vaksin akan sampai, insya-Allah. Banyak negara dah disuntik vaksin. Ya, berjuta-juta orang yang dah disuntik vaksin. Kita insya-Allah sampai, ya, kita akan mula buat suntikan. Ya, insya-Allah dan dalam bulan 2 atau awal bulan 3 kita mula buat suntikan. Ya. Banyak negara keluarkan ubat ni, banyak macam-macam. Kita pun, ya, dalam mesyuarat pun perlu diminta supaya kita juga harus cari, sebab kita ubat-ubat kita ni, ubat-ubat tradisi Melayu ni macam-macam jenis, tuan-tuan. Belakang rumah kita tu macam-macam jenis ubat. Ya. Rumput tu macam-macam. Ada baru ni rumput apa? Jarum emas. Ya, duk menung, ngapa pakcik? Cari jarum emas. Saya kata jarum payah. Payung mah dia. Tak nak dia. Ya. Dia cari jarum. Ya. Macam-macam jenis ubat. Tapi, baru ni kita nak pattern. Kita buat peraturan supaya ubat-ubat kita ni kita kena pattern, kemudian kita kena sekat. Sekarang ni orang luar mari, tuan-tuan. Orang putih mari kampung-kampung orang asli. Mari di kampung di Sabah, dalam Sabah Sarawak. Jumpa, duduk bergaul dengan orang asli, tanya, kalau sakit perut makan ubat apa? Kata orang asli, kami sakit perut makan akar pokok ni. Dia ambil tu, ditulis, dia balik, dia patternkan di luar negara, tuan-tuan. Ya. Pakcik anak berapa? Saya masuk ke kampung orang asli. Ya. Saya tanya Tok Batin tu, berapa anak Batin? 16 anak, muda lagi, tuan-tuan. Ya. Ni dia kata ni jasa Tongkat Ali. Tak, dia kata Tongkat Ali tak. Pokok kelandih, kata dia. Kelandih lagi power. Tuan-tuan, pokok kelandih. Ya. Saya kata bukan Tongkat Ali. Tongkat Ali tak ada. Iklan je lebih, kata dia. Ali pun dah tak makan dah tongkat dia. Ni tapi siapa tahu ni kadang-kadang ubat ni orang lain mari tulis. Dia patternkan ubat kita. Ya, sekarang ni bila berlaku COVID macam-macam ikhtiar. Kita ambil daripada Pfizer. Saya kat Pfizer ni saya kat antara yang dia uji klinikal dah lepas dah, dan 95.5% berkesan. Ya, maknanya berkesan. Lepas tu kita ambil. Kalau dia yang tak berkesan tak ambil. Jadi sekarang ni orang takut. Siapa nak suntik dulu? Angkat tangan. Siapa nak yang pertama suntik? Jengka. Kita kata saya nak, tapi bagi orang lain dululah. Kita tengok dia ni. Lepas suntik pensan ke tidak ke apa ke semua. Tak. Ya. Sekarang ni semua orang takut. Perdana Menteri kata apalah. Perdana Menteri orang tak apa. Perdana Menteri akan jadi orang pertama dia suntik dulu. Dia tawar diri. Dia kata saya suntik dulu. Jadi menteri-menteri kita tengok dia. Tengok Perdana Menteri macam dulu. Perdana Menteri kata lepas saya Menteri Kabinet semua kena suntik. Standby. Frontliner kita, doktor apa semua, nurse yang duk tiap-tiap hari berdepan dengan yang positif ni, mereka ni resiko tinggi. Kemudian orang yang 60 tahun ke atas yang ada penyakit-penyakit kronik. Wajib ke? Tak wajib. Tapi kita galakkan. Pasal apa? Sekurang-kurangnya kalau ada tu, kita ada antibody, kita kuat sikit untuk lawan. Malam ni kita akan buat solat hajat insya-Allah. Ini sahabat kita Imam Yusof, Pak Imam Yusof, satu keluarga, tuan-tuan.
Dia duduk hospital jengka, nak pergi ziarah pun tak boleh, sebab dia positif. Isteri dia duduk hospital Temeloh. Anak dia hantar ke hospital Kuantan. Ada yang nantu dia duduk hospital jengka. Satu keluarga ramai kena. Sebab dia kena seorang tu dia mudah berjangkit. Sekarang ni kenapa sampai 5,000? Sebab bila kita cek, bila rumah pekerja ni, duduk satu rumah tu 30 orang. Ya, Bangla macam tempat kita ni lah. Satu rumah berapa orang? Tanya dia. Tak ramai, 25. 25 orang satu rumah. Awak tidur berdiri ke? Gila-gila tidur. Ya. Gila-gila tidur. 25 orang satu rumah teres, 3 bilik. 25 orang tuan-tuan. La ilaha illallah. Jadi bila kena seorang, habis 25 orang kena. Bila kita test ramai, hasilnya pun lebih ramai lah. Ya. Walaupun kita ikhtiar, usaha insya-Allah. Ya. Malam ni kita doa kita ikhtiar juga, ubat kita ikhtiar juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat. Sampai bila? Tak tahu bila habis. Ya. Hingga disebut gini dia, kita kena bersedia kepada norma hidup baru sekarang. Nak balik ke belakang, tak ada dah. Dulu boleh pergi kucuk ajar aswad, sekarang tak ada dah tuan-tuan. Tak ada dah. Nak kucuk ajar aswad tak boleh dah tuan-tuan. Ya, dulu pasal apa tak boleh? Berebut ramai-ramai, kan tak boleh sentuh. Kemudian kalau ada seorang positif pegang hajar aswad, orang lain pegang pula kan berjangkit habis. Sekarang sebab tu Kaabah kan pagar keliling. Nak pegang dinding Kaabah tak boleh dah. Nak pegang makam Yamani, penjuru Yamani tak boleh dah. Tak boleh. Jalan jauh-jauh. InsyaAllah Saudi dah buka untuk umrah. Ya, kita pun tengah fikir bagaimana mungkin kita akan benarkan rakyat Malaysia untuk tunai umrah. Tapi dalam proses nak tengok SOP macam mana. Sebab sekarang ni kita tak boleh keluar negara, orang luar pun tak masuk negara kita. Ya, tak masuk. Banyak negara. New Zealand lockdown terus. Tak boleh. Ya. Kita Malaysia, kita tengah duk tengok. Ya, sebab Saudi dia benar. Untuk pergi umrah, sampai sana kena kuarantin hotel 3 hari. Sampai dah ni ihram dah, pakai ihram dah ni. Mesti pakai ihram masuk Mekah. Pakai ihram, duduk dalam bilik 3 hari. Kuarantin. Ya. Kalau positif, pakai pergi hospital, lepas tu balik terus. Nak pergi umrah. Duduk 3 hari. 3 hari tu, dia hantar makanan, dia hantar ke bilik apa semualah. Tak lagi masjid, tak boleh. 3 hari, dia test. Kalau hari 3 okey, tak ada apa, tak ada simptom, tak ada apa, dia benarkan buat umrah sekali. Boleh lagi umrah tawaf, sa'i, siap tu sekali, balik tahlul, balik hotel. Dia benarkan pergi semayang, pas semayang balik. Itu pun kena jaga penjarakan. Dalam kepala ni tak ada dah tuan-tuan, nak pergi ramai-ramai dengan keluarga, dengan anak-anak macam tu, tak ada dah. Yang daftar pergi haji, tak tahu bila lah tuan-tuan boleh pergi dah. Sebab terpaksa hadkan. Saya sedih bila diviralkan gambar Masjid Nabi terpaksa ditutup. Pintu-pintu masjid tutup. Orang tak semayang ke dalam tu, ada jatah kuasa saja. Orang luar tak dibenarkan. Pasal apa dia naik turun, bila buka sekejap baru ni naik balik, terpaksa tutup semula. Sebab masih lagi tak stabil. InsyaAllah boleh jadi kalau kita harapkan ada vaksin ni, mudah-mudahan lah. Ya. Kata Nabi SAW, saya nabikan dia ni. Ya. Dia berjalan di atas bumi padahal bermegah Allah Ta'ala dengan mereka itu. Dan akan malaikat ia di langit dan berhias bagi mereka itu seperti syurga, seperti berhias Ummu Salamah bagi Nabi SAW. Kata Nabi, Allah Ta'ala hiaskan syurga kepada dia, ready, siap apa semua dalam syurga tu. Ya, segala perhiasan, segala pinggan mangkuk, segala makanan terhidang semua. Bunga-bunga dah siap, pinggan dah siap, air basuh tangan dah siap, siap semua dah. Tinggal tunggu mari makan je. Dihias sebagaimana, kata Nabi, sebagaimana bersiapnya Ummu Salamah terhadap Nabi SAW. Ni Nabi beritahu tuan-tuan. Nabi beritahu. Ummu Salamah radhiyallahu anha, lepas dia kahwin dengan Nabi, lepas suami dia meninggal dunia, dia kahwin dengan Nabi SAW. Lepas dia, bila suami dia sakit, kan cerita dia, Ummu Salamah ni orang pertama hijrah ke Madinah. Ya, tapi dia kena tahan, suami dia lepas pergi Madinah, dia tak dibenarkan pergi. Kabilah isteri dia rampah dia. Anak dia dirampah oleh kabilah suami dia. Pecah. Anak
duduk di kabilah suami, isteri kabilah dia. Abu Salamah hijrah ke Madinah seorang diri. Akhir duduk menangis siang malam. Ada yang cerdik sikit, kita buat apa, kita duduk seksa dia. Kenapa kita seksa budak kecil ni? Dia bukan salah apa. Yang beriman ayah dia, takkan kita nak seksa anak dia. Akhir dia hantarlah anak dia kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah pun duduk tinggal suami dia, akhir dibenarkanlah pergi. Dibenarkan pergi hijrah ke Madinah. Sampai Madinah tak lama, Abu Salamah ni sakit. Sakit yang bawa pada ajal lah. Dekat nak mati, doa. Dia minta isteri dia tolong aminkan doa dia. Dia doa. Dalam banyak-banyak doa tu, hujung dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya sampai ajalku, Engkau gantikanlah isteriku dengan suami yang lebih baik daripada aku. Tu doa, tuan-tuan. Tuan-tuan berani doa macam tu. Ya Allah, kalau aku mati, gantikan isteriku dengan suami yang lebih baik daripada aku. Ummu Salamah tak nak aminkan doa. Tak nak amin. Kita jangan buat, tuan-tuan, silap-silap isteri amin terus, tak ada habis doa. Pasal apa duk geram lama dah ni, duk marah lama dah. Akhir doa aminkanlah, dia tak nak amin. Lalu Abu Salamah aminkan doa dia. Tak lama dia meninggal dunia. Lepas dia wafat, habis iddah, orang pertama datang melamar dia Sayyidina Umar Al-Khattab. Pinangan Umar dia tolak. Lepas pinangan Umar tolak, orang kedua datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mari melamar dia, pinangan dia kena tolak. Yang tiga datang Nabi datang melamar dia. Dia sebut salah, tuan-tuan. Ni Nabi bukan JKK, tuan-tuan. Ya, Nabi ni bukan Pak Imam. Ya. Nabi mari ni pinang ni. Allah jadi isteri Nabi ni, Masya Allah. Siapa tak nak jadi isteri Nabi, tuan-tuan? Kita boleh makan bekas Nabi pun, berjalan dengan Nabi pun rasa seronok dah, Masya Allah. Ya. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni tua dah. Yang kedua, aku ni ada anak nak jaga, anak perempuan aku. Yang tiga, apalah yang kamu tengok sangat padaku, ya Rasulullah, sebab aku ni kuat cemburu, ya Rasulullah. Ya, kata Ummu Salamah. Nabi kata, anak kamu, tak apalah, kamu jagalah dia. Tentang tua kamu sebagainya, tak penting bagi aku. Tentang cemburu kamu, tak apalah, nanti aku doa pada Allah supaya Allah Ta'ala kurangkan cemburu tu. Ada doa, tuan-tuan. Ni kena buat pisang sikat mai rumah. Kadang-kadang cemburu ni bagus, tapi jangan banyak sangat. Ya, macam kita makan nasi, kena ada sambar. Sambar ni sikit je, jangan banyak sambar pada nasi. Bila cemburu lebih-lebih, rosak rumah tangga. Cemburu melampau-lampau. Saya ada seorang kawan, si isteri dia cukup kuat cemburu. Dia pergi buang sampah pun ikut, tuan-tuan. Rimah suami dia. Tapi macam mana? Dia cemburu sangat-sangat. Dia tak boleh juga. Lebih-lebih ni tak boleh. Ya. Akhir dia kahwin. Tapi Ummu Salamah ni, Nabi kata apa dia? Ummu Salamah mempersiapkan dirinya untuk sambut Nabi SAW, sama di bilik tidur dia, diri dia, sebagainya, sebagaimana para malaikat bersiap syurga kepada orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan Nabi kan wafat, Nabi tanya, wahai Jibril, apa yang ada? Kata Jibril, semua malaikat sedia ya Rasulullah. Apa lagi? Syurga dah dibuka ya Rasulullah. Apa lagi? Hiasan dalam syurga dah siap Rasulullah. Apa lagi? Jibril sebut satu-satu. Syurga dah siap, dari dah tunggu orang pukul gendang, dah ada kompan, dah ada tonaik, dah ada semua ada belaka dah. Tinggal nak sambut Nabi je. Semua sedang menunggu nak sambut Nabi. Ya. Akhirnya Nabi SAW wafat. Macam Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i dia sedar pada dia tanya, hari ni hari apa ya? Kata sahabat dia, hari Isnin. Hari Isnin. Dia pun ambil wuduk, dia pun semayang. Dia kata, keluarkan kain kapanku. Dikeluarkan kain kapan dia. Maka dia pun terus duduk, ya Allah, dia serah diri pada Allah Ta'ala. Lalu dia pun meninggal dunia. Ya, mudah meninggal dia. Demikian kisah-kisah ulama-ulama yang hebat-hebat ni, tuan sekalian, bila kita baca kita rasa Masya Allah hebatnya dia. Dan mudah-mudahan kita juga diberi demikian. Baik, maka berkata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Maka sabda Nabi SAW, mereka itulah orang yang menyuruh dengan berbuat kebajikan dan menyegah daripada berbuat kejahatan, dan memeliharakan mereka itu akan segala hak yang hukum syarak Allah Ta'ala, dan kasih-kasihan mereka itu dengan orang yang mukmin kerana Allah Ta'ala, dan benci mereka itu akan orang yang berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya? Nabi kata,
Sayyidina Abu Bakar tanya, siapalah yang hebat ya Rasulullah? Nabi kata orang 4 perkara. Pertama, mereka ini ialah orang yang menyuruh ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan hidup dia berpandu hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dia kasihkan orang yang beriman pada Allah Ta'ala dan dia benci kepada orang yang buat maksiat pada Allah Ta'ala. InsyaAllah kalau kita ada 5 ni, kita termasuk orang yang Allah Ta'ala sebut nama kita dalam majlis kebesaran Allah Ta'ala. Baik. Maka sabda Nabi SAW, demi Tuhan yang menjadikan diriku dengan tangan kudratnya, bahawasanya seorang hamba Allah daripada mereka itu, ada ia duduk dalam mahliga di atas berapa mahliga, di atas mahliga syuhada. Ya, padahal dia bukan mati syahid pun. Dia bukan syahid tuan. Orang tengah hidup jalan, dia tengah berjalan siang malam, tak mati lagi. Tapi dia hidup dia 5 perkara terjaga. Kata Nabi, orang ni disediakan mahliga dalam syurga dan dia berada di atas mahligai para syuhada. Mahliga ni banyak peringkat. Ya, mahliga para syuhada. Dan bagi tiap-tiap satu mahliga daripada 300,000 pintu. 300,000 pintu satu mahliga tuan-tuan. Masya Allah. Jangan kita fikir macam manalah sesat lah. Tidak, ni bukan dunia, tuan-tuan, akhirat. Akhirat tak sesatnya. Daripada yakut, yakni permata merah, dan zamrud, ini permata hijau. Tiap-tiap pintu itu nur, dan bahawa seseorang lelaki daripada mereka itu diberi isteri dengan 300,000 bidadari yang amat elok rupanya. Seorang dapat 300,000 bidadari. Mampu tuan-tuan. Ya. 300,000. Tanya pula, ustaz kena makan tokak ali? Tak payah. Isteri lain. Ya, isteri. Bidadari ni apa dia? Pembantu yang Allah Ta'ala bagi pada seorang laki-laki 300 bidadari. 300,000 bidadari yang amat elok rupanya. Rupa pula lawa pula tu. Ya. Kita balik orang tua-tua tengok bini dia. Gitu ya. Pada tengok baiklah tak tengok. Maka tiap-tiap berpaling laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripadanya itu dan melihat ia kepadanya, maka berkata bidadari itu baginya, adakah engkau ingat pada hari begini-begini, padahal engkau menyuruh dengan berbuat kebajikan dan engkau mencegah daripada kejahatan. Dan tiap-tiap berpaling pula laki-laki itu kepada tiap-tiap satu daripada dari itu, maka menyebut ia baginya akan tiap-tiap tempat yang menyuruh ia akan berbuat kebajikan dan mencegah ia daripada berbuat kejahatan. Dan dengan katanya, adakah engkau ingat pada tempat begini-begini, engkau menyuruh berbuat ma'ruf dan engkau cegah daripada kejahatan. Demikian adanya. 350,000 bidari ni tuan-tuan. Kata ni hadis ni. Bila dia tengok seorang bidari, maka lawa-lawa rupa bidari tuan-tuan. Masya Allah. Ya. Yang setiap kali dia tengok bidari tu apa dia? Ya, kagum dia dengan bidari itu ingatkan dia, ini anugerah Allah pada kamu kerana kamu waktu dunia dulu kamu suruh yang ma'ruf, kamu cegah yang mungkar. Ingat tak tempat ni. Paling pernah seorang lagi, orang tu kata gitu, awak ingat tak dulu waktu dunia dulu awak suruh yang ma'ruf begini, tempat ni. Ingat tak kita? Ingat. Ya. Kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadzal ladzi rizqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Akhirat besok bila Allah Ta'ala suruh para malaikat hidangkan makanan, buah-buahan, tatkala mana dihidangkan buah pada dia, dia kata buah ni kita pernah makan dulu di dunia. Maknanya ingat ya. Ni kita buah ni musangking ni pernah makan dulu ni. Kata kawan dia, aku tak ada makan, tanah-tanah mati terus. Bukan aku mati, durian tu mati. Ya. Ingat buah tak ingat? Bila ingat pasal apa? Kerana kita ada akal dunia, lalu kita ingat. Jadi setiap kali tengok, maka diperingatkan kita. Tuan-tuan, hadis ni bukan nak suruh apa pun. Hadis nak cerita, bukan kita ni mati syahid, tak lagi. Kita tak mati syahid, tidak perang. Tapi hidup kita, suruh orang buat baik. Kalau kita payah nak cegah mungkar, suruh orang buat baik. Kerana baik buruk ni dia berlawan. Ya. Bila yang baik naik, maksiat akan menurun. Bila maksiat naik, kebaikan akan menurun. Bila kita suruh yang ma'ruf, akhirnya kebaikan tu memenuhi. Kejahatan akan tetap ada. Maka kerana itu cegah. Orang buat jahat ni kena cegah juga. Kalau kita lock, akhirnya dia merosakkan yang baik. Cuma perangai manusia. Kata hukama, ya, lebah
Oleh kerana sifat lebah ni, dia mencari pokok bunga, dia masuk kawasan sampah banyak pun, oleh kerana tabiat dia mencari kebaikan, dia akan cari baik, dia cari bunga juga. Tapi langau, lalat, tabi'i dia buruk, dia masuk taman bunga, penuh bunga, dia tetap cari bangkai juga, cari yang busuk juga. Mana apa dia? Ya. Orang tu kalau dan dia jenis jahat, tak usah cerita baiklah tuan-tuan. Dia cari kejahatan. Kita ni kalau kita cari kelemahan kawan, jumpalah sebab kita cari. Setiap kita ada kelemahan. Orang cari kelemahan, jumpalah. Lepas tu sekarang ni dahlah cari, bongkar pula kelemahan orang tu. Ya, kadang-kadang ya, yang tak ada kena-mengena. Ya, ada pula yang kata kalau tak betul samanlah. Bukan semudah itu tuan-tuan. Ya, takkan semua benda nak saman. Ya. Kadang-kadang tak padan nak saman kena pakai lawyer, ambil masa, habis tak ada kerja lain. Ya, jadi oleh kerana itu kita jaga. Ya, kita ubah diri kita untuk ubah kawan kita. Kalau dia tak tegur kita, kita tegur dia. Kalau dia tak beri salam pada kita beri salam pada dia. Ya, kalau dia tak hubungi kita hubungi dia. InsyaAllah mudah-mudahan kita masuk golongan tersebut insyaAllah. Wallahualam. Ya. Syukur malam ni, ya, insyaAllah panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insyaAllah. Nak sebut tadi sekalian, selepas semayang isyak ni kita buat solat hajat. Pertama minta doa Allah Ta'ala angkat bala COVID daripada negara kita insyaAllah. Yang kedua doa sahabat-sahabat kita yang masih lagi di hospital tu ramai tuan-tuan. Hari ni berapa ribu hari ni? 5,000? 5,000 lebih insyaAllah. Ya. Jadi 5,000 ni positif tuan-tuan. Kita doa mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang di hospital, doktor-doktor, peranlaina kita diberi kekuatan ketabahan oleh Allah Ta'ala. Ya, bukan mudah tuan-tuan, tiap-tiap hari dia pakai 3 lapis pakaian, Masya Allah. Ya, jadi semajak kita malam ni. Yang keduanya, sahabat kita saudara Mi ya, di anak Pak Run di ke-18, bagaimana kita tahu lah, dia kena stroke. Ya, dan petang tadi pun saya pergi ziarah beberapa orang yang uzur sangat, minta doa sama-sama. InsyaAllah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kesihatan kepada mereka semua dan diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan yang paling penting kita doa supaya kita ni semua dielak balik oleh Allah ya, daripada COVID insyaAllah. Wallahualam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.